Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aina Syazwani binti Yusof, nombor matrik 4203002531. Hari ini saya ingin membentangkan tentang laporan saya yang bertajuk Masalah kanak-kanak yang suka bermain gadget. Pada era globalisasi ini, penggunaan gadget telah menulam semakin popular di dalam kalangan masyarakat, terutama sekali kanak-kanak. Pada masa yang sama, kemajuan teknologi dan informasi telah berkembang secara pesat, telah memberi perubahan yang besar kepada seseorang individu. Di samping itu, pengaruh gadget terhadap hidupan harian penggunaan kanak-kanak adalah sangat membimbangkan. Lebih-lebih lagi, daripada ibu bapa yang mempunyai kekurangan kesedaran kesan negatif gadget kepada perkembangan kanak-kanak. Walau bagaimanapun, tidak dapat dinafikan bahawa gadget juga mempunyai banyak faedah, terutamanya dalam pembelajaran dan komunikasi. Topik 1. Mengenal pasti masalah dan mendefinisikan masalah. Yang pertama sekali, penggunaan gadget terhadap kanak-kanak ialah dari segi perkembangan fizikal. Hal ini berlaku kerana apabila kanak-kanak tersebut bermain gadget ataupun telefon pintar terlalu lama dengan posisinya duduk, tetapi tiada langsung perubahan anggota lain ataupun pergerakan fizikal yang lain. Ia juga boleh membuatkan otot kanak-kanak tersebut menjadi lemah. Dan yang kedua adalah elemen mental dan emosi. Kanak-kanak tersebut akan menjadi ketagihan ketika bermain gadget terlalu lama ataupun berjam-jam. Oleh itu, kanak-kanak tersebut akan berubah sikap agresif dan memberontak jika mereka tidak mendapat gadget. Gadget merupakan alat peranti dalam pelbagai bentuk. Terutamanya gadget yang sering digunakan oleh kanak-kanak ialah tablet ataupun telefon pintar. Seiring dengan peredaran zaman sekarang, gadget juga menjadi pilihan kanak-kanak berbanding permainan ataupun aktiviti yang melibatkan fizikal. Jadi tidak hairanlah jika kanak-kanak tersebut bersama gadget seharian. Tambahan pula, ramai ibu bapa yang kurang kesedaran tentang kesan yang boleh memudaratkan kesihatan kanak-kanak, terutama sekali pengecutan otak kanak-kanak. 2. Menganalisis masalah. Terdapat beberapa punca masalah kanak-kanak yang suka bermain gadget. Yang pertama adalah sukar untuk tidur. Kanak-kanak akan menjadi sukar untuk tidur kerana hampir semua layar mengeluarkan cahaya blue light yang menyerupai cahaya siang hari. Cahaya tersebut akan memberikan isyarat kepada otak kanak-kanak dan membingungkan tubuh badan manusia. Malahan pada waktu malam, kanak-kanak akan sukar untuk melelapkan mata kerana mereka bermain telefon bimbit agak lama. Dan yang kedua, tidak mendapat perhatian daripada ibu bapa. Ibu bapa, situasi ini sering berlaku di kawasan bandar kerana ibu bapa yang berkerjaya dan bekerja sering tidak dapat mengeluangkan masa bersama anak-anak mereka dari menampung keseluruhan keluarga mereka. Dan yang ketiga sekali adalah kanak-kanak akan mendapat radiasi. Telefon bimbit juga akan mengeluarkan radiasi yang berbahaya untuk kesihatan anak-anak mereka. Kanak-kanak juga yang kerap bermain telefon bimbit akan menyumbang risiko yang tinggi untuk mendapat radiasi tersebut. Dan terakhir sekali adalah masalah penglihatan. Kanak-kanak tidak digalakkan untuk terdedah daripada alat teknologi atau dikenali sebagai gadget selama lebih dari 2 jam setiap minggu untuk mengelakkan implikasi atau efek yang serius pada mata mereka. Ini bermaksud kanak-kanak hanya boleh menonton dan bermain gadget selama 15 minit setiap hari. Dan tambahan pula, menyebabkan ketergantungan alat yang tinggi juga boleh menyebabkan jangkitan mata seperti mata akan menjadi merah, berair dan akhir sekali daya penglihatan akan menjadi merosot. Topik ketiga, menjana penyelesaian masalah. Terbagi kepada 4 iaitu hadkan masa penggunaan gadget. Kesan baik dalam penggunaan penyelesaian pertama ialah elakkan kanak-kanak menjadi leka atau lalai. Hadkan masa penggunaan, hadkan penggunaan skrin. Manakala kesan buruk pula boleh membuat kanak-kanak menjadi leka, boleh membuatkan kanak-kanak menjadi rabun dan boleh juga kanak-kanak meminta telefon kepada ibu bapa setiap minit. Seterusnya, ibu bapa hendaklah meluangkan masa bersama anak-anak. Pergi tempat beriadah, pergi meluangkan masa dengan kanak-kanak dan berinteraksi dengan mereka. Elakkan memegang telefon
seterusnya adalah ibu bapa hendaklah membuat jadual rutin seperti reward system, dan manakala pula kanak-kanak akan mengasingkan diri, akan berinteraksi dengan rakan di sosial media, dan kanak-kanak akan memberontak untuk mendapatkan gadget. Dan yang ketiga adalah pantau penggunaan gadget terhadap kanak-kanak. Ibu bapa mesti memantau kanak-kanak ketika bermain gadget, dan ia juga dapat mengembangkan minda kanak-kanak. Manakala kanak-kanak akan terdedah dalam bahaya serta minda mereka akan menjadi tertutup. Dan terakhir sekali adalah bimbing anak-anak untuk mengurus masa dalam menggunakan gadget. Kesan baik yang terdapat dalam penyelesaian terakhir ialah ibu bapa perlu tegas dan untuk membimbing anak-anak menggunakan gadget. Dan manakala kanak-kanak pula, kesan buruknya kanak-kanak akan melawan cakap ibu bapa, percakapan ibu bapa mereka. Topik keempat ialah memilih penyelesaian terbaik. Saya memilih alternatif kedua, iaitu ibu bapa mestilah meluangkan masa bersama anak-anak mereka supaya mereka mendapat menjalinkan hubungan silaturahim bersama anak-anak mereka dan dapat berinteraksi dengan mereka dengan apa jua soalan yang ditanya oleh anak mereka. Terdapat lebih banyak pro berbanding cons. Yang pertama sekali ialah ibu bapa mesti membawa anak-anak pergi tempat beriadah seperti berkelah, bersukan atau bermain di taman permainan. Dan yang selain itu juga, ibu bapa juga mesti memperbanyakkan masa bersama kanak-kanak dan berinteraksi seperti bermain permainan tradisional. Sebagai contoh yang kita boleh beri adalah bermain ketinting, bermain galah panjang, congkak, bermain baling slipper dan sebagainya. Permainan ini juga dapat menerapkan nilai murni untuk kanak-kanak tersebut. Dan seterusnya, ibu bapa juga mesti mengelakkan bermain gadget ketika bersama keluarga, seperti kanak-kanak mesti kurang dan elakkan bermain gadget ketika menziarahi ahli keluarga, ketika masa makan dan masa balik kampung. Tambahan pula, ibu bapa juga mesti membuat jadual rutin seharian untuk anak-anak mereka dan membuat reward system. Dan akhir sekali, ibu bapa mestilah membuka laman sesawang yang berlandaskan yang sesuaian dengan umur mereka, seperti berlandaskan pendidikan. Topik 5, melaksanakan pemilihan penyelesaian. Ya, keputusan ini menepati hasrat saya, iaitu kita mestilah bertindak untuk memilih penyelesaian terbaik kepada masalah kanak-kanak yang suka bermain gadget. Yang pertama ialah ibu bapa hendaklah meluangkan masa dengan anak-anak mereka seperti supaya mereka boleh menjalinkan hubungan silaturahim bersama anak-anak mereka dan menjadikan anak-anak mereka seperti rakan baik. Dan seterusnya, ibu bapa juga mestilah memperbanyakkan masa bermain dengan anak-anak mereka dan berinteraksi lebih lagi bersama mereka. Dan terima kasih. Itu saja.